Mata saya terpaku pada sorot mata gadis asrama itu, seolah-olah jalinan takdir sedang merentasi tulang belakang saya. Waktu itu, saya belum sedar bahawa kasih tak berbalas yang muda dan membara itu akan membawa saya ke hujung jurang. Kota Kuala Lumpur pada usia 20 tahun, bagi saya ibarat raksasa besar yang menakutkan. Saya datang ke sini membawa harapan ibu bapa, meninggalkan langit malam kampung yang bertaburan bintang, menjejakkan kaki di dunia kelabu tanpa satu bintang pun. Salam, nama saya Aisyah, saya 20 tahun. Saya berasal dari sebuah kampung kecil di Perak. Ketika itu, saya baru sahaja menjejakkan kaki ke kota besar untuk melanjutkan pelajaran di universiti tempatan. Setelah susah payah mencari, saya berjaya mendapatkan bilik di sebuah rumah sewa lama yang terletak di pinggir Bandar Klang. Rumah kayu itu berderit setiap kali saya melangkah menaiki tangga, dan bau lembab dari tandas di hujung koridor menyambut kehadiran saya. Semua itu terasa seperti petanda cabaran getir yang menanti di hadapan. Saya bertekad untuk bertahan, walau apa jua yang mendatang. Namun, segala keteguhan itu mula retak apabila saya bertemu dengan putri rumah sewa tersebut, Nur Aina. Gadis itu dengan seragam sekolahnya yang nampak agak pendek dan tidak kemas, memikat perhatian saya dengan pandangan yang aneh, dalam dan penuh teka-teki. Dia membawa saya ke biliknya tanpa sepatah kata, matanya menembusi jiwa saya dengan intensiti yang sukar dijelaskan. Ia bukan hanya rasa ingin tahu biasa remaja berumur 17 tahun, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan melekat di hati. Ketika dia mengambil beg saya dan tanpa sengaja menyentuh hujung jari saya terasa seperti terkena renjatan elektrik. Senyumannya tidak bersalah, namun anehnya membuatkan saya tidak selesa. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bukan kerana bising kota, tetapi kerana bayangan Nur Aina yang seolah-olah mengintai dari balik cahaya samar di pintu bilik saya. Saya mula merasakan rumah sewa itu bukanlah tempat perlindungan, malah jaring labah-labah yang tidak dapat saya lepaskan diri darinya. Sentuhan kecilnya membuat jantung saya berdegup kencang, dan hari-hari saya di rumah sewa berubah menjadi permainan tegang antara saya dan Aina. Saya ingin fokus pada pelajaran, tapi dia pandai menyusup masuk ke dalam rutin harian saya. Di waktu sarapan, dia sengaja duduk di sebelah saya, menyentuh bahu saya secara sengaja, dan ketika saya bersiap untuk ke kelas, dia muncul di koridor menunggu dengan senyuman manis. Pada mulanya saya menganggap ia hanya perhatian remaja yang lugu, tapi sikapnya semakin berani dan tidak dapat disangkal lagi. Pada suatu petang, ketika saya sibuk dengan tugasan di dalam bilik, pintu diketuk perlahan. Aina masuk membawa pinggan buah-buahan sambil tersenyum malu-malu. "Kakak, saya bawa nih, takut kakak letih belajar," katanya lembut. Saya mengucapkan terima kasih dan cuba mengambil pinggan itu, tetapi dia melangkah masuk dan meletakkannya di atas meja belajar tanpa meninggalkan bilik. Keheningan yang canggung mengisi ruang sempit itu. Dia mula menyentuh buku teks saya dan bertanya, "Susah ke subjek nih?" Saya menjawab singkat, berharap dia segera keluar, tapi dia semakin mendekat, nafasnya yang hangat menyapu telinga saya. Bau syampu yang lembut membuat saya menahan nafas tanpa sedar. Dia duduk rapat di sebelah saya atas alasan mahu membantu, dan dalam detik itu saya tahu situasi ini berbahaya. Ini bukan sekadar perhatian, ini adalah godaan. Saya cuba menjauhkan diri, tapi semakin saya menolak, semakin kuat dia mengejar. Penolakan saya seolah-olah membakar semangatnya lebih lagi. Saya sadar, saya tidak boleh membiarkan keadaan ini berlanjutan. Suatu hujung minggu, di halaman rumah sewa ketika kami bertemu, saya memberanikan diri berkata, "Aina, saya faham awak risaukan saya, tapi saya perlu fokus belajar sekarang. Saya hargai perhatian awak, tapi saya rasa ini agak membebankan. Dan saya bercuba berbicara dengan hati-hati supaya dia tidak terluka, mengingatkan bahawa kami hanya tuan rumah dan pelajar, dan harus menjaga batas yang sesuai." Wajahnya kehilangan senyuman, dan dia memandang saya dalam-dalam tanpa berkata sepatah pun. Ada kekecewaan dan sesuatu yang lain dalam pandangannya, namun harapan saya untuk dia memahami dan mundur hancur berkecai apabila dia membalas dengan dingin, "Saya tak kisah soal jarak umur, saya suka kakak." Kata-katanya mengejutkan saya. Dia bukan lagi gadis yang mudah patah hati, tetapi pejuang yang membara menentang apa jua halangan. Sejak hari itu, sikap Aina berubah.
Dia tidak lagi pura-pura malu, malah bila kami bertembung di koridor, dia sengaja menyentuh badan saya. Pintu bilik saya sering diketuk lewat malam dengan pakaian yang semakin mencabar batas. Saya mula merasa sesak dalam jaring yang mereka pasang. Aina dan ibunya, tuan rumah yang selalu tersenyum tanpa peduli. Saya yakin hanya Ibu Aina yang mampu menyelamatkan saya, yang akan menegur dan menghentikan tingkah laku anaknya. Saya coba mencari peluang untuk berbicara dengannya, namun dia sentiasa mengelak atau mungkin sengaja menghindar. Senyuman manis yang dia berikan tidak terasa sebagai sokongan, malah seperti membenarkan dan mendorong segala yang berlaku. Suatu malam yang hujan lebat, saya duduk di meja belajar yang tidak lagi mampu menumpukan perhatian, walau sedikit. Tiba-tiba pintu bilik terbuka perlahan. Jantung saya berdegup kencang. Bayangan Aina yang basah kuyup muncul, memakai baju tidur nipis. "Kakak, bunyi guru takutkan saya tak boleh tidur." Suaranya serak dan bergetar. Saya berdiri untuk menghampirinya, tapi dia yang terlebih dahulu memeluk saya. Bau hujan dan wangi manis tubuhnya menusuk naluri saya, membuat saya sesak nafas. Dia berbisik di telinga, "Tinggal dengan saya sekejap, ya?" Bisikan penuh godaan itu hampir meruntuhkan kawalan diri saya. Namun bayangan ibu bapa saya di kampung dan masa depan yang sukar melintas minda saya seperti kilat. "Tidak boleh," saya berkata tegas sambil menolak tubuhnya. "Keluar." Suara saya keras dan dingin, menimbulkan kejutan dalam matanya yang bergenang air mata. Saya menutup pintu dan terhuyung hayang, dada penuh dengan nafas berat dan peluh dingin. Dalam diri saya bergelut dua perasaan, rasa bersalah dan tarikan yang kuat. Saya berperang dengan diri sendiri sepanjang malam, berharap semuanya hanyalah mimpi, namun bau tubuhnya yang melekat di tangan dan hidung saya membuktikan realiti yang pahit. Saya bertanya-tanya, apakah saya mampu bertahan di rumah sewa ini? Apakah saya harus bertahan? Banyak persoalan membanjiri pikiran saya tanpa jawaban. Bayangan gadis muda itu yang muncul dengan pakaian terlucah bukan sekadar godaan, tapi perangkap yang dirancang rapi. Saya menguatkan hati untuk menghadapi apa jua yang akan datang, walaupun hati saya remuk dengan keserasian dan kekeliruan. Continue. Hari-hari selepas kejadian malam itu, suasana di rumah sewa semakin berat dan penuh ketegangan. Saya menjangkakan Aina akan menghindar, malah menjauhkan diri daripada saya setelah penolakan yang tegas itu. Namun saya terlupa satu perkara penting, dia bukan gadis biasa yang mudah patah semangat. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang canggung, tiada lagi ketukan pintu lewat malam, tiada sentuhan sengaja di koridor. Namun kehadirannya seolah-olah semakin menghantui setiap sudut rumah itu. Suatu pagi, saya dapati Aina duduk di ruang tamu dengan pakaian yang jauh berbeza daripada seragam sekolahnya yang biasa. Dia mengenakan baju kurung berwarna pastel yang kemas, rambutnya disanggul rapi, memberikan aura kematangan yang tidak saya jangkakan dari seorang gadis berumur 17 tahun. Dia tidak lagi memanggil saya abang dengan nada manja seperti dulu. Sebaliknya, suaranya menjadi lebih tenang dan formal. "Aisyah, saya harap kita boleh berbaik seperti biasa." Saya terkejut dengan perubahan sikapnya yang begitu mendadak. Dia mula mengubah strategi. Tiada lagi godaan fizikal yang terang-terangan. Sebaliknya, dia cuba masuk ke dalam dunia saya melalui cara yang lebih halus dan emosional. Bila saya leka mengulang kaji pelajaran pada waktu malam, dia akan diam-diam meletakkan secawan kopi panas di meja dengan sepucuk nota kecil yang bertulis, "Jangan terlalu memaksa diri. Kamu sudah berusaha keras hari ini." Nota itu walaupun ringkas, namun terasa seperti sapaan mesra yang saya tidak pernah terima dari sesiapa di kota besar ini. Saya mula merasakan dinding yang saya bina selama ini mulai retak. Penolakan saya sebelum ini mudah kerana godaan itu kasar dan terang, tetapi keikhlasan dan kelembutan yang dia tunjukkan sekarang jauh lebih berbahaya. Dalam diam, saya mulai terperangkap dalam jaring baru yang dia rajut dengan teliti dan penuh perancangan. Suatu malam, selepas hari yang panjang dan meletihkan, saya naik ke bumbung rumah sewa untuk menghirup udara segar. Kota Klang yang sibuk terbentang di bawah dengan lampu-lampu jalan yang berkelip-kelip, namun saya rasa sepi dan kecil di tengah kesibukan itu. Suara tapak kaki perlahan mendekat dari belakang. Saya menoleh dan terlihat Aina berdiri memegang sebuah kardigan nipis, wajahnya yang tenang namun penuh persoalan membuatkan saya terdiam.
Dia tidak bertanya banyak, hanya berdiri di sebelah saya dan sama-sama melihat ke arah lampu kota. Beberapa ketika kami terdiam, hanya bunyi angin malam dan suara jauh kendaraan yang mengisi ruang. Akhirnya, dia bertanya dengan suara yang lembut, "Aisyah, kamu ada masalah?" Nampak macam beban yang berat. Tanpa sedar, saya mula meluahkan segala yang terbuku di hati, kesukaran belajar, takut gagal, tekanan untuk memenuhi harapan keluarga, dan perasaan sunyi yang menekan jiwa saya. Dia mendengar dengan penuh perhatian tanpa menyela. Apabila saya selesai bercerita, dia membuka cerita tentang kehidupannya pula, ayah yang jarang pulang, ibu yang sibuk dengan kerja rumah, dan kesepian yang dia rasa walaupun dikelilingi ramai orang. Dalam seketika, kami lupa bahawa kami adalah tuan rumah dan penyewa, gadis dan wanita muda. Kami hanya dua insan yang membawa beban kesunyian di tengah kota besar. Malam itu, di bawah cahaya bintang yang samar, kami berkongsi rasa dan kisah yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Ia adalah momen yang penuh bahaya kerana ia membuka pintu perasaan yang sukar dikawal. Walaupun begitu, saya masih menyimpan dinding dingin yang saya bina rapat-rapat agar tidak roboh sepenuhnya. Hubungan kami selepas pertemuan di Bumbung itu menjadi semakin rumit dan sukar. Aina tidak lagi cuba menggoda saya secara fizikal, dan saya pula tidak mampu sepenuhnya menolak kehadirannya dalam hidup saya. Kadangkala kami makan malam bersama, berjalan-jalan di taman berhampiran rumah sewa, atau hanya duduk berdua membaca buku di ruang tamu. Suasana tenang itu mengelirukan saya, kerana walaupun ada kedamaian, saya tahu bahaya itu masih menanti di sudut hati. Saya terfikir, andai masa terus berlalu begini dan Aina semakin dewasa, manakah titik akhirnya? Namun setiap kali saya terfikir demikian, suara hati saya membisikkan amaran yang tajam, kisah lama yang saya cuba lupakan mungkin akan kembali menghantui saya. Saya tahu, masa lampau saya tidak semudah itu untuk disingkirkan. Keluarga saya sendiri pernah melalui kejatuhan besar. Dulu kami hidup serba mewah, tetapi selepas kegagalan perniagaan ayah akibat pengkhianatan rakan dan keputusan terburu-buru, segalanya runtuh. Saya masih ingat malam-malam ibu menangis sendirian dan bapa ayah yang patah semangat. Dari pengalaman itu, saya belajar betapa bahaya jika kita membiarkan emosi menguasai keputusan hidup. Saya berjanji pada diri akan sentiasa berfikir rasional dan bertindak tegas demi membina kembali keluarga yang hancur. Tetapi Aina, dengan keikhlasan dan kerinduan yang tulus, mula menggugat segala keteguhan itu. Setiap kali saya mendengar pengakuannya yang penuh air mata, segala alasan dan penolakan saya hancur berkecai. Kerinduannya seolah-olah cecair yang melumerkan es di dalam hati saya. Namun saya sedar, tembok yang saya bina bukan untuk melindungi dia, tetapi untuk melindungi diri saya sendiri. Perang antara perasaan dan akal ini membuatkan saya lelah setiap hari. Saya tahu saya harus membuat keputusan sebelum semuanya menjadi terlalu rumit dan tak terkawal. Continue. Semakin hari, hubungan saya dengan Nur Aina menjadi semakin rumit dan penuh warna. Selepas malam di Bumbung rumah sewa itu, kami seperti terikat oleh satu benang halus yang sukar dilihat, tetapi kuat mengikat jiwa kami berdua. Saya cuba mengawal perasaan yang bergejolak, tetapi setiap kali saya menolak, satu suara dalam hati saya memanggil semula. Saya tahu, ini bukan sekadar persahabatan biasa. Pada suatu petang yang suram, selepas kelas, saya pulang ke rumah sewa dengan perasaan yang bercampur baur. Diri saya yang sudah penat dengan tekanan pelajaran dan harapan keluarga, tiba-tiba berhadapan dengan Aina yang menunggu di ruang tamu. Kali ini dia memakai baju kebaya berwarna merah jambu lembut, manis dan anggun, rambutnya diikat kemas dengan reben kecil. Wajahnya yang biasa ceria kini kelihatan lebih matang, tetapi ada sesuatu yang membuatkan saya tidak senang. Pandangannya yang tajam dan penuh tekad. Fortis memandang saya lama, kemudian berkata dengan suara yang rendah dan penuh makna, "Aisyah, saya dah tak boleh terus begini. Saya perlukan jawapan daripada kakak." Kata-katanya seperti belati yang menusuk hati saya. Saya tergagap, tidak tahu bagaimana mahu menjawab. "Apa yang awak maksudkan, Aina?" Saya tanya dengan hati yang tidak tenteram. Dia menghela nafas panjang. "Saya tahu kakak cuba menjauhkan diri, tapi saya tak boleh lari daripada perasaan saya sendiri. Saya suka kakak, bukan sekadar kawan.
Saya mahu kita jadi lebih daripada itu. Kata-katanya membuat darah saya berdesir dan kepala saya berputar. Saya tahu apa yang dia katakan itu benar, tetapi saya juga tahu ini adalah perangkap yang saya tidak boleh terperangkap. Saya cuba menenangkan diri. Aina, saya hargai kejujuran awak, tapi kita tak boleh teruskan begini. Ada banyak perkara yang perlu kita fikirkan, termasuk masa depan kakak dan tanggungjawab yang kakak pegang. Saya cuba menyampaikan kata-kata dengan lembut, berharap dia memahami. Tapi matanya yang penuh harapan tidak berbohong dan saya tahu dia tidak akan mudah menyerah. Hari-hari selepas itu menjadi sangat sukar. Setiap kali saya cuba fokus pada pelajaran atau hidup saya sendiri, bayangan Aina dengan segala perasaannya mengganggu fikiran saya. Dia tidak lagi berusaha menggoda secara langsung, tapi kehadirannya yang sentiasa ada, penuh perhatian, membuat saya sukar bernafas. Dalam diam, saya mula meragui kekuatan saya sendiri untuk menahan godaan itu. Pada satu malam ketika hujan turun dengan lebat, pintu bilik saya diketuk perlahan. Saya membuka pintu dan melihat Aina berdiri di depan saya, basah kuyup dengan pakaian yang melekat di badan. Wajahnya pucat dan matanya merah akibat menangis. "Aisyah, saya takut kehilangan kakak," suaranya bergetar. Saya terdiam. Hati saya hancur melihat keadaannya. Saya ingin memeluknya, tetapi akal saya menahannya. Saya tahu, saya bukan sahaja berperang dengan perasaan sendiri, tapi juga dengan tanggung jawab yang lebih besar. Saya harus menjaga maruah diri, menghormati keluarga, dan memastikan masa depan saya tidak hancur kerana godaan yang tidak berakhir ini. Namun, setiap kali saya menolak, saya melihat kesedihan di mata Aina yang mencengkam jiwa saya. Dalam kekalutan itu, saya mula memikirkan tentang Ibu Aina, Puan Mariam. Dia seorang wanita yang kelihatan lemah lembut, tetapi saya selalu merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumannya. Saya berharap, sebagai seorang ibu, dia akan memahami keadaan ini dan membantu saya melepaskan diri daripada jerat ini. Saya cuba mencari peluang untuk bercakap dengannya, untuk mendapatkan bantuan dan nasihat. Namun, setiap kali saya cuba membuka mulut, Puan Mariam seolah-olah mengelak. Dia selalu tersenyum dan berkata, "Kami sangat bertuah ada pelajar seperti Aisyah di rumah ini. Aina sangat rapat dengan kakak, seperti abang sendiri." Kata-kata itu membuatkan saya semakin bingung dan takut. Adakah dia tahu lebih daripada yang saya sangka? Adakah dia sengaja membiarkan keadaan ini berterusan? Suatu petang, saya berpeluang duduk berdua dengan Puan Mariam di ruang tamu ketika Aina keluar ke sekolah. Saya cuba mengumpul keberanian. "Puan Mariam, saya ingin bercakap tentang Aina, tentang keadaan yang semakin sukar ini." Namun, sebelum saya sempat habiskan ayat, dia memotong dengan senyuman manis. "Sudah lewat, Aina akan pulang. Saya perlu menyediakan makan malam." Dia bangun dan berlalu pergi, meninggalkan saya dengan perasaan yang tidak tenang. Saya mula merasa terperangkap dalam jaringan yang bukan sahaja dipasang oleh Aina, tetapi juga oleh ibunya. Sebagai saya bukan sahaja berhadapan dengan seorang gadis muda yang menggilai saya, tetapi juga dengan satu keluarga yang seolah-olah mengawal takdir saya. Saya bertanya pada diri sendiri, adakah saya akan berjaya melepaskan diri daripada jaring berbahaya ini, atau adakah saya akan terus terperangkap dan hilang arah? Continue. Ketika saya melangkah masuk ke bilik usang itu, setiap bunyi kayu berderit di tangga, seolah memberi amaran akan cabaran yang menanti. Rumah sewa itu, terletak di sebuah lorong kecil di Bandar Klang, sudah menjadi tempat saya berteduh sejak beberapa minggu lalu. Walaupun sederhana dan penuh dengan bau lembab yang tidak menyenangkan, tempat itu adalah satu-satunya pilihan saya untuk meneruskan pengajian di universiti tempatan. Malam itu, suasana dalam bilik terasa berat. Lampu kuning malap menerangi meja belajar yang penuh dengan buku dan nota ujian yang belum selesai. Saya sedang menumpukan perhatian pada tugasan ketika pintu diketuk perlahan. Saya menoleh dan melihat Nur Aina berdiri dengan wajah yang sukar dibaca. Dia memakai baju tidur nipis berwarna krim, rambutnya yang basah melekat pada bahu, dan matanya memancarkan sesuatu yang membuat jantung saya berdegup kencang. Dia membawa pinggan berisi buah-buahan segar, seolah-olah mahu memberi semangat.
Kak Aisyah, saya bawa ni takut kakak penat belajar, katanya dengan senyum yang lembut, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Saya mengucapkan terima kasih dan cuba menerima pinggan itu, tetapi dia melangkah masuk tanpa menunggu izin, meletakkan pinggan di atas meja dan duduk rapat di sebelah saya. Keheningan yang aneh meliputi ruang kecil itu. Dia mula menyentuh buku teks saya perlahan, bertanya dengan suara lirih, "Subjek ni susah tak?" Saya cuba menjawab dengan ringkas, berharap dia segera keluar, tapi nafasnya yang hangat menyentuh telinga saya membuat saya menahan diri untuk tidak lari. Bau syampu dan wangi tubuhnya yang lembut menusuk ke dalam ruang pribadi saya. Dia duduk terlalu rapat, seolah-olah mahu menghapuskan jarak yang sepatutnya ada antara kami. Saya tahu ini bukan sekadar perhatian biasa, ia adalah godaan yang jelas. Saya cuba menolak perlahan, cuba mengekalkan jarak, tetapi setiap usaha saya membuatkan dia semakin berani. Penolakan saya seakan menyemarakkan semangatnya dan saya mula merasakan beban yang semakin berat. Saya sedar bahawa saya perlu bertindak sebelum keadaan menjadi lebih rumit. Pada satu hujung minggu yang sunyi, saya berjumpa dengan Aina di halaman rumah sewa. Dengan hati yang berdebar, saya cuba berbicara dengan lembut. "Aina, kakak faham awak sayangkan kakak, tapi kakak perlu fokus pada pelajaran. Kita perlu jaga jarak supaya semuanya selamat dan tidak menyakitkan hati kita berdua." Wajahnya berubah menjadi serius dan dia memandang saya dengan mata yang seolah-olah menahan kesakitan. "Kak Aisyah, saya tak kisah soal umur atau apa pun. Saya cuma mahu kita bersama," katanya dengan suara yang tenang tetapi penuh tekad. Saya terdiam, kata-kata itu menusuk kalbu saya. Sejak hari itu, sikap Aina berubah. Dia tidak lagi berpura-pura malu, malah ketika kami bertembung di koridor, dia sengaja menyentuh saya seolah-olah ingin menandakan haknya. Pintu bilik saya semakin sering diketuk pada waktu malam, dan setiap kali itu, dia muncul dengan pakaian yang semakin mencabar. Saya mula berasa terperangkap dalam jaring yang mereka pasang, bukan sahaja Aina, tetapi juga ibunya. Saya yakin bahawa hanya Puan Mariam, ibu Aina, yang mampu menyelamatkan saya. Saya mencari peluang untuk berbincang dengannya, berharap dia akan menegur dan mengawal tingkah laku anaknya. Namun, dia sentiasa mengelak atau mungkin sengaja menghindar. Senyumannya yang manis ternyata menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Suatu malam hujan lebat, saya duduk termenung di meja belajar, tidak mampu menumpukan perhatian walaupun sekejap pun. Tiba-tiba, pintu dibuka perlahan dan Aina muncul dengan pakaian tidur yang basah kuyup. "Kak Aisyah, bunyi guru takutkan saya tak boleh tidur," suaranya bergetar. Dia menghampiri dan memeluk saya erat, bau hujan dan wangi manisnya memenuhi ruang. Saya hampir hilang kawalan, namun bayangan ibu bapa dan masa depan yang sukar melintas di pikiran saya. Saya mengumpul segala kekuatan dan menolak dia dengan tegas, "Keluar!" Suara saya keras dan dingin, mengejutkan dia yang menangis di depan pintu. Saya berdiri terdiam, dada sesak, berperang antara rasa bersalah dan keperluan untuk melindungi diri. Malam itu saya berjaga, mendengar hujan yang memukul tingkap, tetapi di dalam hati, badai yang lebih dahsyat sedang melanda. Saya tahu saya harus membuat keputusan sukar ini sebelum semuanya menjadi terlalu parah. Rumah sewa itu bukan lagi tempat perlindungan, tapi penjara yang mengikat saya dalam jaring penuh godaan dan rahasia yang berbahaya. Continue. Sejak malam itu, perasaan dalam diri saya menjadi semakin keliru dan kacau bilau. Saya cuba menenangkan fikiran, berusaha untuk memfokuskan diri pada pelajaran dan masa depan saya. Namun, bayangan Aina yang muncul di setiap sudut rumah sewa itu semakin sukar untuk diabaikan. Suara lembutnya, sentuhan halusnya, dan tatapan mata yang penuh makna terus menghantui setiap masa saya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tidak dapat saya ungkapkan. Aina tidak lagi menunjukkan sikap malu atau segan seperti dahulu. Dia kini lebih berani dan terbuka, seolah-olah ingin menandakan bahawa dia tidak akan menyerah begitu sahaja. Setiap kali kami bertembung di koridor, dia sengaja menyentuh saya dengan cara yang jelas menggoda, membuatkan saya berasa lemah dan sukar menolak. Pintu bilik saya sering diketuk pada waktu malam, ketika saya sedang cuba menyiapkan tugasan atau berehat selepas hari yang penat. Aina akan muncul dengan pakaian yang semakin mencabar. Senyumannya yang manis dan penuh godaan membuatkan saya berasa seperti terperangkap dalam mimpi yang tidak berkesudahan.
Saya berusaha untuk menjaga jarak, tetapi semakin saya cuba lari, semakin dia mengejar. Saya mula merasakan rumah sewa itu bukan lagi sekadar tempat tinggal, tetapi seperti sebuah labirin yang penuh dengan perangkap. Setiap langkah yang saya ambil seolah-olah membawa saya lebih jauh ke dalam jaring yang mereka pasang. Saya tahu saya perlu mencari jalan keluar, tetapi siapa yang boleh saya percaya? Puan Mariam, Ibu Aina, kelihatan seperti seorang wanita yang lemah lembut dan penyayang, tetapi saya mula meragui niatnya. Saya cuba mencari peluang untuk bercakap dengan Puan Mariam tentang keadaan yang semakin sukar itu. Namun, setiap kali saya cuba membuka mulut, dia selalu mengalihkan perhatian dengan senyuman manis dan kata-kata yang penuh pujian. Kami sangat bertuah ada pelajar seperti Aisyah di rumah ini. Aina sangat rapat dengan kakak, seperti abang sendiri. Kata-katanya seolah-olah membenarkan segala tingkah laku anaknya, membuatkan saya semakin terperangkap dalam dilema. Suatu petang, ketika Aina keluar ke sekolah, saya berpeluang duduk berdua dengan Puan Mariam. Saya cuba mengumpul keberanian untuk menyuarakan perasaan dan kebimbangan saya. Puan Mariam, saya ingin bercakap tentang Aina dan keadaan yang semakin sukar ini. Saya mulakan dengan hati yang berdebar. Namun, sebelum saya sempat habiskan ayat, dia memotong dengan senyuman manis. Sudah hampir waktu Aina pulang. Saya perlu menyediakan makan malam. Dia bangun dan berlalu pergi, meninggalkan saya dengan rasa tidak tenang dan penuh persoalan. Saya mula sadar bahawa saya bukan sahaja berhadapan dengan godaan dan perasaan yang sukar dikawal, tetapi juga dengan satu keluarga yang mempunyai rancangan tersendiri. Saya bertanya pada diri sendiri, adakah saya akan berjaya melepaskan diri daripada jaring berbahaya ini, atau adakah saya akan terus terperangkap dan hilang arah? Satu malam yang dingin dan sunyi, saya duduk termenung di meja belajar sambil memikirkan segala yang telah berlaku. Hujan turun membasahi tingkap, bunyinya menenangkan namun hati saya bergolak. Tiba-tiba pintu bilik diketuk perlahan. Saya membuka pintu dan melihat Aina berdiri dengan pakaian tidur yang basah kuyup, wajahnya pucat dan matanya merah. "Kak Aisyah, bunyi guru buat saya takut. Saya tak boleh tidur," katanya dengan suara yang bergetar. Dia menghampiri dan memeluk saya erat, bau hujan dan wangi manis tubuhnya memenuhi ruang bilik yang kecil itu. Saya hampir hilang kawalan, namun bayangan ibu bapa saya di kampung dan masa depan yang sukar melintas di pikiran. Saya mengumpul segala kekuatan dan menolak dia dengan tegas. "Keluar!" Suara saya keras dan dingin, membuatkan dia terkejut dan menangis di depan pintu. Saya berdiri termenung, dada saya sesak, berperang antara rasa bersalah dan keperluan untuk melindungi diri. Saya tahu, saya harus membuat keputusan sukar sebelum semuanya menjadi terlalu rumit dan tidak terkawal. Rumah sewa itu bukan lagi tempat perlindungan, tetapi sebuah penjara yang mengikat saya dalam jaring penuh godaan dan rahasia yang berbahaya. Continue. Saya termenung lama selepas menolak Aina malam itu. Hati saya penuh dengan kekeliruan dan ketakutan yang sukar untuk diungkapkan. Saya tidak pernah menyangka bahawa hidup saya di kota besar ini akan menjadi sebegini rumit dan penuh dengan perasaan yang bercampur baur. Saya kagum dengan keberanian Aina, namun pada masa yang sama saya takut akan akibat daripada hubungan yang semakin rapat ini. Saya terfikir, apakah sebenarnya yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jika saya terus menjauhkan diri, adakah Aina akan terus berusaha tanpa henti? Jika saya membalas perasaannya, apakah saya sanggup menghadapi segala risiko dan pengorbanan yang bakal datang? Setiap pilihan kelihatan penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Saya teringat kembali pada malam-malam awal saya di rumah sewa itu. Derit tangga kayu, bau lembab yang menusuk, dan suasana sepi yang menyelubungi diri saya. Semua itu kini terasa seperti simbol kepada kehidupan saya yang semakin terperangkap dalam jaring yang halus tetapi kuat ini. Saya mula merasakan bahawa rumah sewa itu bukan sahaja tempat tinggal, tetapi juga perangkap emosi yang membelenggu saya. Namun, dalam kekalutan itu, saya tidak dapat menafikan bahawa ada sesuatu yang menarik hati saya terhadap Aina. Mungkin kerana kesunyian yang kami kongsi, mungkin kerana keikhlasan yang tersembunyi di balik godaannya. Saya tahu saya tidak boleh terus menafikan perasaan ini, walaupun saya cuba sedaya upaya untuk bertahan. Saya juga mula memikirkan tentang Ibu Aina, Puan Mariam.
Wanita itu sentiasa tersenyum manis dan kelihatan penyayang, tetapi saya merasa ada sesuatu yang tersirat di balik senyuman itu. Adakah dia tahu tentang perasaan anaknya? Adakah dia menyokong atau membiarkan sahaja? Saya berasa bingung dan was-was, tidak tahu siapa yang boleh saya percaya. Adalah Setia Ciamsan. Saya berharap Puan Mariam dapat menjadi penyelamat saya, seseorang yang dapat membantu saya keluar dari keadaan yang semakin rumit ini. Saya cuba mencari peluang untuk bercakap dengannya, berharap dia akan mendengar dan memberikan nasihat yang bijak. Namun, setiap kali saya cuba membuka mulut, dia selalu mengalihkan perhatian dengan kata-kata manis yang membuat saya semakin ragu. Saya berasa seperti terperangkap dalam satu permainan yang saya tidak fahami sepenuhnya. Saya tidak tahu bagaimana untuk melepaskan diri tanpa menyakiti hati sesiapa, terutama Aina yang muda dan penuh harapan itu. Saya juga takut jika saya gagal, maka masa depan saya yang selama ini saya perjuangkan akan hancur berkecai. Malam itu saya duduk termenung di tepi tingkap, melihat hujan yang turun membasahi bumi. Bunyi titisan air yang jatuh mengiringi kesunyian dalam hati saya. Saya tahu saya harus membuat keputusan, tetapi saya masih belum menemui jawaban yang tepat. Saya merasa seperti berada di persimpangan jalan yang penuh dengan kabus tebal. Tidak pasti kemana harus melangkah. Saya tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan liku. Saya harus kuat, bukan saja untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk Aina dan masa depan kami yang belum pasti. Saya berdoa agar segala yang berlaku ini akan membawa saya ke jalan yang benar, walaupun saya tahu tiada jalan yang mudah dalam cerita ini. Continue. Malam itu, segala-galanya berubah secara tiba-tiba, seperti kilat yang menyambar langit gelap tanpa amaran. Selepas beberapa minggu saya cuba mengekang perasaan dan menjaga jarak dengan Aina, satu peristiwa yang tidak dijangka mengoyak segala ketenangan yang saya cuba pertahankan. Saya masih ingat dengan jelas ketika saya sedang duduk di ruang tamu rumah sewa, mengelap peluh di dahi selepas pulang dari kelas, tiba-tiba Puan Mariam muncul dengan wajah yang serius dan tanpa senyuman yang biasa. Dia memandang saya dengan mata yang tajam dan berkata dengan nada yang tegas tetapi penuh rahsia, "Aisyah, sudah tiba masanya kita bercakap secara jujur." Saya terkejut, tidak menyangka Ibu Aina akan membuka pintu perbincangan sebegitu. Dengan langkah perlahan, dia mengajak saya duduk di ruang tamu yang sunyi, jauh dari telinga Aina yang sedang keluar membeli barang. Dalam perbualan itu, Puan Mariam mengaku bahawa dia sebenarnya tahu tentang perasaan Aina terhadap saya sejak lama. Tetapi yang mengejutkan saya, dia tidak menolak atau menghalang, malah sebaliknya menggalakkan hubungan itu berkembang. "Kami sekeluarga merasakan kamu adalah yang terbaik untuk Aina," katanya dengan penuh yakin. Saya terpana, tidak mampu berkata apa-apa. Dia mendedahkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Selama ini, segala perhatian dan godaan Aina bukan sekadar keinginan seorang anak perempuan kepada seorang teman rapat, tetapi sebahagian daripada rancangan yang telah mereka susun rapi. "Kami mahu Aina tidak merasa kesepian, dan kamu adalah jawapan kepada itu," ujar Puan Mariam dengan senyuman yang dingin dan penuh perhitungan. Saya merasa seperti terperangkap dalam satu permainan yang lebih besar daripada yang saya sangka. Segala kejujuran yang saya kira tulus, rupa-rupanya telah dimanipulasi oleh keluarga yang saya anggap tempat perlindungan. Saya mulai menyadari bahawa bukan sahaja Aina yang mengikat saya dalam jaring itu, tetapi juga ibunya yang licik dan penuh rahsia. Ketika saya cuba menarik nafas panjang untuk memahami situasi ini, pintu ruang tamu diketuk perlahan. Aina masuk dengan langkah yang tenang, wajahnya yang cerah berubah menjadi suram apabila melihat kami berdua. Dia memandang saya dengan mata yang penuh harapan, tetapi saya terpaksa menahan diri daripada menunjukkan betapa hancurnya hati saya. Perbualan kami bertiga itu membuka mata saya kepada realiti yang selama ini saya elak. Saya bukan sahaja berjuang dengan perasaan dan godaan Aina, tetapi juga terperangkap dalam satu konflik yang melibatkan rahsia dan taktik keluarga yang saya tidak fahami sepenuhnya. Saya tahu, saya perlu membuat keputusan segera sebelum semuanya menjadi terlalu rumit dan tidak terkawal. Namun dalam kekalutan itu saya merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri Aina juga. Dia tidak lagi menunjukkan sikap yang sama seperti dulu. Hanya ada kesencitan yang mendalam dalam matanya, seolah-olah dia juga terperangkap dalam permainan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saya mulai tertanya-tanya,
Adakah dia benar-benar memahami apa yang sedang berlaku atau hanya menjadi alat dalam rancangan ibunya? Malam itu, saya tidur dengan hati yang berat dan pikiran yang bercelaru. Saya tahu selepas ini tiada lagi jalan mudah untuk saya. Saya harus bersiap sedia menghadapi segala yang bakal datang, walaupun itu bermakna kehilangan sesuatu yang saya tidak pernah sangka akan saya rasa. Continue. Keesokan harinya, suasana di rumah sewa terasa semakin tegang dan penuh dengan ketidakpastian. Selepas perbincangan yang mengejutkan malam tadi, segala-galanya berubah menjadi semakin rumit. Saya dapat merasakan bahwa Aina juga bergelut dengan perasaannya sendiri, dan mungkin dia mula sedar bahwa dirinya bukan sahaja terperangkap dalam permainan yang dirancang ibunya, tetapi juga dalam konflik batin yang mendalam. Pagi itu, saya duduk di ruang tamu yang suram, cuba mengumpul kekuatan untuk menghadapi hari yang penuh dengan cabaran. Aina masuk dengan langkah perlahan, mengenakan baju kurung berwarna pastel yang sederhana, rambutnya disisir rapi. Wajahnya kelihatan letih, tetapi ada keteguhan yang baru dalam pandangannya. Dia duduk di sebelah saya dan berkata dengan suara yang lembut, "Aisyah, saya tahu semuanya menjadi sukar, tapi saya mahu kita coba fahami satu sama lain. Saya bukan hanya sekadar anak yang menurut ibu, saya juga ada hati dan perasaan." Kata-katanya menusuk kalbu saya, dan saya dapat merasakan kejujuran yang tulus dalam suaranya. Kami mula berbicara dari hati ke hati, berkongsi rasa dan ketakutan yang selama ini terpendam. Saya menceritakan segala kekeliruan dan kebimbangan saya, manakala dia membuka cerita tentang tekanan yang ditanggungnya sebagai anak perempuan tunggal yang merindui kasih sayang dan perhatian. Dalam perbualan itu, saya melihat sisi lain Aina yang belum pernah saya kenali, seorang gadis yang rapuh, penuh harapan, tetapi juga berani menghadapi realiti. Namun, konflik antara kami masih belum selesai. Saya tahu hubungan ini membawa risiko dan bahaya yang besar, terutama dengan latar belakang keluarga dan tanggung jawab saya sendiri. Saya cuba mengekalkan jarak, tetapi semakin saya cuba, semakin kuat tarikan yang saya rasakan terhadapnya. Pada waktu petang, saya mendapat panggilan dari ibu saya yang berada di kampung. Suaranya lembut, tetapi penuh kebimbangan. "Aisyah, bagaimana keadaan di sana? Jaga diri baik-baik, jangan biarkan tekanan menguasai kamu." Kata-kata ibu membuatkan saya teringat akan tanggung jawab dan harapan yang dipikul di bahu saya. Saya berjanji dalam hati untuk kuat dan berwaspada. Malangnya, malam itu apabila saya sedang menyiapkan tugasan di bilik, pintu diketuk dengan perlahan. Aina muncul dengan senyuman yang lembut, membawa secawan teh panas dan sepucuk nota kecil yang bertulis, "Jangan terlalu memaksa diri, saya sentiasa ada untuk kamu." Saya merasa dilema antara keinginan untuk menerima perhatian itu dan keperluan untuk melindungi diri. Saya tahu, perjalanan ini bukan mudah. Setiap langkah membawa saya lebih dekat kepada pilihan yang sukar dan penuh risiko. Namun, dalam hati saya juga ada harapan bahwa suatu hari nanti, kami dapat mencari jalan yang benar-benar baik untuk kami berdua. Saya teringat kembali kepada janji yang pernah dibuat oleh Puan Mariam, Ibu Aina, bahwa suatu hari nanti, apabila kami sudah matang dan bersedia, hubungan ini mungkin mendapat restu. Namun ketika itu masih jauh di depan, dan saya perlu memastikan bahwa saya tidak kehilangan diri dalam perjalanan ini. Hari demi hari saya berjuang dengan perasaan dan tanggung jawab yang bertentangan. Dalam gelap malam dan cahaya pagi, saya terus mencari kekuatan untuk menghadapi segala cabaran yang menanti, berharap suatu hari nanti saya dapat menemukan jawaban yang selama ini saya cari. Continue. Semakin lama, tekanan yang saya rasai semakin membakar jiwa. Setiap detik di rumah sewa itu terasa seperti berada di tengah badai yang tidak pernah reda. Nur Aina, dengan segala keikhlasan dan godaannya, bagaikan api yang membakar tanpa henti, dan saya seperti terperangkap dalam lautan api yang membara. Saya coba bertahan, coba melawan arus perasaan yang mengancam untuk menenggelamkan saya. Setiap kali pintu diketuk lewat malam, setiap kali sentuhan halus yang tidak terduga, saya rasa seperti ditarik ke dalam pusaran yang tidak dapat saya elakkan. Nafas saya menjadi sesak, jantung berdegup kencang, dan minda saya berperang antara keinginan dan kewarasan. Saya tahu, jika saya membiarkan diri hanyut, saya akan hilang segalanya. Masa depan, maruah dan impian yang saya bina dengan susah payah. Tetapi di sebalik ketegangan itu, ada satu kebenaran yang tidak dapat saya nafikan, saya juga terikat pada Aina.
Bukan hanya karena dia gadis yang penuh godaan, tetapi karena dia membawa sesuatu yang saya cari selama ini. Kehangatan yang hilang, kejujuran yang tulus, dan satu pengharapan yang sukar diterangkan dengan kata-kata. Saya terperangkap dalam dilema yang mendera jiwa. Saya mulai melihat rumah sewa itu bukan sebagai tempat perlindungan, tetapi sebagai perangkap raksasa yang menelan setiap inci kekuatan saya. Setiap sudut, setiap lorong, menjadi saksi kepada pertempuran yang saya lalui antara akal dan perasaan. Saya berasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas yang indah tetapi menyakitkan. Pada satu malam yang gelap dan hujan lebat, saya duduk di tepi tingkap, menatap keluar dengan mata yang penuh kebingungan. Saya teringat segala peristiwa yang telah berlaku, janji-janji yang telah diungkap, rahasia yang terdedah, dan perasaan yang semakin membara. Saya tahu saya berada di ambang sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Dalam detik itu, saya mendengar ketukan pintu yang perlahan tetapi tegas. Saya membuka pintu dan melihat Nur Aina berdiri di sana, wajahnya basah oleh hujan, mata yang penuh dengan air mata dan harapan. "Aisyah, saya tak mau kehilangan kamu," bisiknya dengan suara yang hampir patah. Saya terdiam, tidak tahu apa yang harus saya katakan. Semua perasaan yang saya coba sembunyikan selama ini meledak dalam satu detik yang penuh emosi. Saya tahu, saya tidak boleh terus melarikan diri. Saya menghadapi segala yang saya rasa, walaupun itu bermakna mengambil risiko yang besar. Saya sadar perjalanan kami bukan sahaja tentang cinta, tetapi tentang keberanian untuk memilih dan bertanggung jawab. Di tengah badai emosi itu, saya berjanji pada diri untuk tidak lagi takut. Saya akan berjuang, bukan sahaja untuk diri saya, tetapi juga untuk Aina dan masa depan kami yang belum pasti. Walaupun jalan di hadapan penuh dengan liku dan cabaran, saya bersedia menghadapinya dengan hati yang terbuka dan jiwa yang kuat. Continue. Hari itu, di bawah cahaya matahari yang perlahan-lahan menyinari Bandar Klang, saya melangkah keluar dari rumah sewa yang telah menjadi saksi segala liku hidup saya. Hati saya berat, namun penuh dengan tekad yang belum pernah saya rasai sebelum ini. Saya membawa bersama beberapa barang yang paling penting, buku-buku pelajaran, pakaian sederhana, dan hati yang penuh dengan janji yang belum tertunai. Di hadapan pintu bilik, saya melihat Nur Aina berdiri menanti, wajahnya masih basah oleh air mata, yang tidak lagi saya sangka akan saya lihat dengan penuh kasih sayang. Dia tidak lagi memakai seragam sekolah yang pendek dan remeh, sebaliknya baju kurung moden yang menampakkan kematangannya yang sebenar. Matanya yang dulu penuh godaan kini memancarkan kekuatan dan harapan. Dia menghulurkan sebuah buku kecil yang pernah saya ucapkan mahu baca dulu, sebuah novel yang menjadi saksi pertemuan kami yang pertama. "Ini untuk kakak, semoga kita sama-sama dewasa dan kuat menempuh perjalanan ini," katanya perlahan. Saya menerima buku itu dengan tangan yang sedikit gemetar, menyadari betapa dalamnya ikatan yang kami bina, walaupun penuh dengan liku dan ranjau. Saya terdiam seketika, tidak mampu meluahkan kata-kata. Namun dalam diam, janji kami terukir dalam pandangan mata yang saling bertemu, janji untuk menunggu, janji untuk kembali, dan janji untuk tidak pernah melupakan satu sama lain, walau apa jua yang terjadi. Kami berdua tahu, perpisahan ini bukanlah pengakhiran, tetapi permulaan kepada sesuatu yang lebih bermakna. Langkah saya berat meninggalkan rumah sewa itu, namun hati saya ringan karena membawa harapan baru. Saya tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan cabaran, namun saya tidak lagi takut. Saya mempunyai impian, tanggung jawab, dan janji yang membimbing setiap langkah saya. Beberapa tahun kemudian, hidup membawa kami kembali bertemu di sebuah kafe kecil di tengah kota Kuala Lumpur. Wajah Aina yang dulu remaja kini berubah menjadi wanita yang matang dan penuh keyakinan. Saya memegang erat tangannya, merasakan kehangatan yang tidak pernah pudar meskipun masa dan jarak memisahkan kami. Kami berbicara tentang segala yang pernah terjadi, tentang masa lalu yang penuh liku dan masa depan yang penuh harapan. Novel kecil itu masih di tangan saya, menjadi simbol perjalanan kami yang unik dan penuh warna. Kami tahu, cinta kami bukan sekadar kisah biasa, tetapi sebuah perjalanan panjang yang menguji kekuatan, kesetiaan, dan keberanian. Di tengah keramaian kota, kami berdiri bersama, menatap masa depan yang terbentang luas di hadapan.
Walaupun dunia di sekitar kami penuh dengan cabaran dan pandangan sinis, kami tahu satu perkara pasti. Kami akan terus berjalan bersama, menulis kisah cinta kami sendiri, tanpa takut dan tanpa ragu. Bagaimana kisah kami akan berakhir, itu hanya masa yang akan menentukan. Namun, satu yang pasti, perjalanan ini baru sahaja bermula, dan setiap langkah kami adalah bukti bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Apakah Anda ingin mengetahui bab seterusnya dalam kisah kami? Cerita yang penuh dengan rahsia, pengorbanan, dan harapan? Kita akan terus menulis bersama kerana cinta bukan hanya tentang pertemuan, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah walau dalam gelap sekalipun.